Tajuk adalah modernisasi terhadap pakaian tradisional di kalangan kaum Melayu di Malaysia. Modernisasi menunjukkan kemodenan dan kemajuan masyarakat dan gabungan daripada dua aspek kehidupan iaitu moden dan tradisional. Negara Malaysia adalah negara yang berbilang kaum yang mempunyai budaya pemakanan tradisional tersendiri. Seluruh orang Melayu memakai baju kurung dan baju Melayu di mana kebiasaan dipakai apabila terdapat majlis keramaian untuk menyambut tetamu dan untuk perayaan. Sejarah pakaian tradisional. Sebelum kedatangan Islam, kaum lelaki memakai kain di kepala dan kain sarung yang dijadikan cawat. Perempuan pula memakai kain sarung, kain kemban dan kain selendang. Lepas kedatangan Islam, kaum wanita dan lelaki memakai baju berbentuk tunik. Sultan Mahmud Shah kemudiannya mengubahnya kepada bentuk sekarang. Bagi kaum lelaki, baju ini dikenali sebagai baju Melayu dan dipakai bersama seluar panjang dan kain sarung yang diikat di pinggang hingga lutut. Pakaian perempuan pula dikenali sebagai baju kurung dan dipakai bersama kain sarung. Selepas era kemerdekaan, berlaku evolusi terhadap pemakaian kaum wanita. Mereka memakai pakaian moden seperti miniskirt dan gaun. Baju kurung pula berubah kepada kurung moden yang lebih seksi. Namun pada 1989 timbulnya kesedaran Islam dan mereka mula mengubah cara berpakaian kepada yang lebih menutup aurat. Aksesori yang dipakai bersama pakaian tradisional ialah tanjak, gelang kaki, cucuk sanggul dan pending. Seterusnya ialah jenis-jenis pakaian tradisional. Pakaian tradisional kaum Melayu terbahagi kepada dua jenis iaitu baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Antara jenis-jenisnya ialah baju kurung Teluk Belanga yang berasal daripada Johor. Yang kedua ialah baju kurung Cekak Musang. Yang ketiga ialah baju kebarung yang namanya diambil daripada gabungan kebaya iaitu kebal dan kurung iaitu rung. Seterusnya ialah baju Kota Baru yang namanya diambil bersempena daerah yang menghasilkan baju tersebut. Seterusnya ialah baju kurung Kedah yang berasal daripada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin. Dan akhir sekali ialah baju kebaya iaitu daripada kaum Cina. Cabaran mengekalkan pakaian tradisional. Yang pertama, wujudnya pereka fashion segera yang terlalu taksub mencipta nama menyebabkan ada antara rekaan dihasilkan merosakkan nilai busana Melayu. Yang kedua, Malaysia tidak mempunyai penasihat budaya hingga tiada pihak memberi khidmat nasihat berhubung hal berkaitan kebudayaan dan warisan. Yang ketiga, pereka fashion biasanya terikat dengan kehendak pelanggan dan hanya menyiapkan rekaan seperti yang dikehendaki. Contohnya, pada masa kini terdapat baju Melayu yang berlengan pendek dan tidak berlengan yang telah direka di Malaysia. Perubahan terhadap baju kurung pada hari ini. Rekaan baju kurung yang baru ini biasanya mengikut bentuk badan, ada yang menggunakan kain nipis, pendek dan tidak menutup kepala, berbeza daripada adab berpakaian tradisional orang Melayu yang terdahulu. Contohnya, baju kurung moden. Ia dihasilkan dengan jenis kain seperti satin, organza, chiffon, sutera, batik dan banyak lagi. Perubahan ini dilakukan adalah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa ataupun majlis yang perlu dihadiri. Kepentingan mengekalkan pakaian tradisional. Keunikan tersendiri, generasi dapat mengenali identiti budaya sendiri, berpeluang menggayakan pakaian tradisional, mempunyai elemen nilai dan prinsip. Rumusan, busana tradisional kaum Melayu adalah warisan yang menjadi kebanggaan masyarakat orang Melayu di Malaysia. Ia perlu dikekalkan untuk mencipta keunikan Malaysia dari sisi yang berbeza di mata dunia. Namun, ianya diubah mengikut trend semasa yang sedikit mengubah asal baju tersebut. Cadangan, pendedahan tentang warisan budaya melalui kempen, pameran, media cetak dan media massa. Didikan daripada ibu bapa dalam memupuk anak-anak sejak kecil untuk mengenali dan mengekalkan tradisi budaya tersendiri.